Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Husni Alif bin Zuki akan membentangkan bagi RPH bagi subjek PSVK 3083 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah dan juga PRKA 3012 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran. Baiklah, bagi rancangan pengajaran harian, saya telah pun memilih tahun 5. Baiklah, nama guru pelatih adalah saya sendiri, iaitu Ahmad Husni Alif bin Zuki, yang mana saya akan mengajarkan pendidikan seni visual bagi tahun 5 cemerlang. Bagi bilangan murid adalah 27 dan tarikh pengajaran adalah 8 Mac 2023. Bagi masa pula merupakan 1 jam, iaitu 9 pagi sehingga 10 pagi. Bidang kegiatan pula adalah membuat corak dan rekaan. Tema adalah rama-rama. Tajuk proses penghasilan collage dan juga teknik adalah teknik tunjuk cara. Jadi pengetahuan sedia ada yang ada pada murid adalah murid pernah membuat teknik guntingan dan tampalan. Jadi pengetahuan sedia ada ini adalah bertepatan dengan tajuk pada pengajaran ini adalah proses penghasilan collage. Bagi standard kandungan, iaitu 1.0 iaitu modul bahasa seni visual, 1.1 bahasa seni visual. Seterusnya adalah standard kandungan iaitu 2.0 modul kemahiran seni visual, 2.1 kemahiran seni visual. Bagi standard pembelajaran iaitu 2.1.6 meneroka penghasilan corak teknik collage dalam bidang membuat corak dan rekaan dari aspek yang pertama bahasa seni visual, yang kedua pelbagai media, yang ketiga teknik dan proses. Bagi objektif pembelajaran pula adalah yang pertama, murid dapat mengetahui penghasilan corak teknik collage dalam membuat corak dan rekaan dari aspek bahasa seni visual dan teknik penghasilan. Yang mana bagi hasil pembelajaran ini, guru akan melihat sama ada murid dapat mencapai ataupun tidak, murid dapat menguasai ataupun tidak teknik penghasilan corak bagi collage tersebut, dan juga dapat menghasilkan collage dari aspek bahasa seni visual tepat dan juga dari segi teknik penghasilan. Yang kedua, murid dapat menghasilkan karya kreatif collage iaitu rama-rama dengan rekaan yang boleh dijadikan sebagai hiasan, iaitu hasil kerja murid ini dapat digunakan sebagai hiasan. Baiklah, bagi strategi pengajaran iaitu PAK 21 iaitu kreativiti akan dilihat dalam sepanjang pengajaran, iaitu murid akan menggunakan kreativiti untuk menghasilkan collage. Seterusnya adalah nilai, yang mana yang pertama adalah kerjasama, iaitu kerjasama bersama murid untuk menghasilkan collage dalam aktiviti berkumpulan. Yang kedua pula adalah tolong-menolong sepanjang aktiviti berkumpulan. Bagaimana murid akan saling tolong-menolong dalam kumpulan untuk menghasilkan karya collage tersebut. Dan terakhir adalah bertanggungjawab, yang mana murid-murid akan saling bantu-bantu bertanggungjawab untuk menghasilkan collage dalam kumpulan mereka. Seterusnya adalah elemen berentas kurikulum, iaitu kelestarian alam sekitar, yang mana berkaitan dengan tajuk iaitu rama-rama, iaitu kena dengan tema yang telah pun ditetapkan oleh guru, rama-rama dan juga penghasilan collage. Bagi kebat, iaitu guru akan menggunakan teknik penyoalan, yang mana pada awal proses pengajaran, guru akan bertanyakan terlebih dahulu apakah yang murid tahu tentang collage dan pengetahuan mereka tentang bagaimana cara penghasilan collage tersebut. Bagi bahan bantu mengajar, iaitu guru akan menggunakan gambar, hasil kerja guru dan juga bahan maujud bagi membantu murid untuk memahami apakah itu collage yang sebenar. Dan bagi BBS adalah guru akan memberikan latihan dan juga hasil kerja kepada murid-murid.
Jadi bagi strategi dan aktiviti pelajaran abad ke-21, guru akan menggunakan teknik simulasi yang mana guru akan menunjukkan cara untuk membuat penghasilan kolaj yang betul. Yang seterusnya berasaskan projek yang mana guru akan memberikan murid kerja iaitu membuat kolaj sebagai latihan kepada mereka untuk membantu mereka lebih memahami apakah itu kolaj. Dan terakhir, penyelesaian masalah yang mana mereka akan diberikan kerja untuk menghasilkan kolaj yang bertemakan tema yang berbeza daripada hasil daripada pelajaran pada hari tersebut. Kita bergerak kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama iaitu set induksi. Yang pertama bagi isi pembelajaran adalah guru menyediakan contoh kolaj rama-rama. Seperti yang boleh dilihat dalam gambar, berikut merupakan adalah contoh kolaj yang telah pun dibawa oleh guru sebagai rujukan dan boleh dilihat oleh murid. Seterusnya bagi aktiviti PDP, yang pertama, guru menarik perhatian murid dengan menunjukkan contoh hasil siap kolaj dinding rama-rama, iaitu dengan bahan yang dibawa, bahan maujuk yang dibawa oleh guru, murid akan lebih tertarik dengan isi pembelajaran pada hari tersebut. Kedua, guru melakukan aktiviti soal jawab bersama murid-murid, iaitu guru bertanyakan pengetahuan dan pengetahuan sedia ada yang ada pada murid berkaitan dengan kolaj rama-rama ini. Yang ketiga, guru menampal hiasan kolaj rama-rama pada dinding untuk memastikan murid dapat melihat kolaj tersebut sepanjang aktiviti PDP. Bagi catatan, elemen merentas kurikulum yang diterapkan adalah keusahawanan dan juga nilai murni. Bagi contoh soalan yang akan ditanyakan adalah, pertama, apakah yang kamu dapat lihat? Iaitu apa yang kamu dapat lihat dengan kolaj ini. Kedua, apakah alat dan bahan untuk menghasilkan karya ini? Jadi ini merupakan pengetahuan murid-murid. Yang ketiga, apakah kegunaan hasil karya ini? Jadi BBM adalah hasil siap hiasan kolaj nenek rama-rama. Baiklah, seterusnya adalah fasa persediaan. Bagi isi pelajaran, murid membuat apresiasi seni dengan menggunakan laras bahasa seni visual yang tepat, di mana masih menggunakan BBM rama-rama tersebut. Iaitu analisis kolaj tersebut berdasarkan asas seni reka. Bagi aktiviti PDP, pertama, murid diberi peluang untuk membuat apresiasi berdasarkan karya kolaj tersebut. Yang kedua, murid bersoal jawab tentang apresiasi seni bersama guru, iaitu berkaitan topik asas seni reka, unsur seni dan juga prinsip rekaan. Jadi, tujuan apresiasi seni ini dilaksanakan terlebih dahulu adalah bagi memastikan murid dapat memahami kolaj dengan lebih mendalam untuk memudahkan mereka untuk menghasilkan karya selepas daripada fasa persediaan ini, kerana murid akan lebih memahami apabila murid dapat diberi penerangan melalui laras bahasa seni visual yang tepat. Bagi catatan pula, EMK iaitu kreativiti, inovasi dan kontekstual. Bagi bahan bantu mengajar juga merupakan rama-rama yang digunakan. Seterusnya bagi fasa penerokaan, yang pertama, mengaplikasikan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru. Yang kedua, murid membuat penerokaan bersama-sama berdasarkan kolaj yang telah dibuat. Yang mana bagi fasa ini, murid terlebih dahulu akan diberikan peluang untuk meneroka tentang kolaj sebelum mereka menghasilkan karya yang sebenar. Bagi isi kandungan, murid mendengar definisi kolaj daripada guru terlebih dahulu. Kemudian murid meneliti contoh karya yang ditunjukkan oleh guru yang mana kolaj rama-rama tersebut. Seterusnya, murid diajar menggunakan laras bahasa seni visual yang ada pada sebuah karya hiasan kolaj dinding rama-rama supaya murid dapat menerangkan dengan baik tentang kolaj yang telah mereka pelajari. Seterusnya, murid diminta untuk membuat corak terancang menggunakan teknik kolaj untuk menghasilkan hiasan kolaj dinding rama-rama, iaitu ketika mereka sedang menghasilkan penerokaan.
Seterusnya, murid mendengar penerangan berkaitan media yang akan digunakan untuk menghasilkan kolaj. Yang terakhir, murid melihat cara yang betul untuk menghasilkan kolaj tersebut, yang mana akan turut ditunjukkan oleh guru tentang cara hasil yang sebenar. Bagi alat dan bahan yang digunakan adalah pertama, bagi alat adalah gunting dan bahan adalah kertas warna, kertas lukisan dan gam. Jadi langkah-langkah penghasilan adalah yang pertama, iaitu menyediakan media. Yang kedua, lakarkan garisan di atas di atas kertas warna. Yang ketiga, gunting kertas warna yang telah pun dibuat garisan tersebut. Yang keempat, gamkan kertas warna secara berselang-seli. Yang kelima, gunting motif yang dikendaki. Dan terakhir, tampal motif yang telah pun digunting mengikut susunan. Jadi bahan bantu mengajar yang digunakan adalah buku teks dan contoh hasil karya yang siap serta alat dan bahan yang disebut sebentar tadi. Bagi fasa penghasilan pula, murid menghasilkan karya kolaj dinding rama-rama, iaitu setelah mereka membuat penerokaan bagi kolaj, jadi mereka akan membuat hasil karya sendiri pula. Itu proses yang pertama, proses penghasilan, iaitu murid menghasilkan karya hiasan kolaj dinding rama-rama seperti yang ditunjukkan oleh guru, yang mana ini bagi memudahkan murid untuk memahami cara untuk membuat kolaj tersebut, iaitu dengan menghasilkan sesuatu yang sama dengan ditunjukkan oleh guru. Yang kedua, murid mengaplikasikan unsur ruang dan imbangan dalam penghasilan hiasan kolaj dinding rama-rama, iaitu murid bukan sahaja semata-mata menghasilkan kolaj, tetapi elemen keseimbangan juga diterapkan bagi membantu murid untuk menghasilkan karya yang baik. Seterusnya, bagi langkah-langkah penghasilan. Jadi langkah penghasilan hiasan dinding rama-rama ini adalah pertama, lipatkan hasil kolaj. Kedua, lakarkan bentuk rama-rama di belakang kolaj. Ketiga, guntingkan kedua-dua lakaran. Keempat, letakkan kolaj berbentuk rama-rama, iaitu rama-rama tersebut di atas selai kertas lukisan. Yang terakhir, bingkaikan kertas lukisan tersebut. Jadi ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh murid untuk penghasilan kolaj ini. Jadi catatan adalah pertama iaitu bagi IMK iaitu kreativiti dan inovasi serta nilai murni. Bahan bantu mengajar pula adalah kertas warna, kertas lukisan dan juga gam, dan juga pengetahuan sedia ada murid-murid. Baiklah, bagi fasa penilaian, yang pertama, murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan karya rakan sekelas dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai, yang mana setelah mereka menyiapkan hasil kolaj tersebut, jadi murid akan saling membuat apresiasi terhadap karya-karya mereka. Sebagai contoh soalannya adalah, bagaimanakah karya ini dihasilkan? Apakah cabaran yang dihadapi ketika menghasilkan karya? Dan apakah elemen seni yang diterapkan dalam karya ini? Jadi soalan ini akan ditanyakan kepada rakan-rakan sendiri, di mana guru hanya menjadi pembimbing, akan membetulkan jika terdapat salah yang dibuat oleh murid. Seterusnya, bagi isi pembelajaran, pertama, karya murid akan dipilih secara rawak untuk dijadikan sebagai rujukan bagi apresiasi karya murid. Seterusnya, murid membentangkan karya mereka kepada kelas. Yang ketiga, murid akan bersoal jawab tentang karya yang telah dihasilkan seperti yang saya beritahu sebentar tadi. Bagi catatan, iaitu elemen mertas kurikulum, kreativiti dan inovasi. Seterusnya, bahan bantu mengajar, karya murid itu sendiri, KB pengetahuan sedia ada, dan nilai adalah kerjasama sesama murid. Bagi fasa penutup, iaitu yang terakhir, iaitu guru merumuskan kandungan pembelajaran, di mana guru akan merumuskan berkaitan dengan apa yang dihasilkan oleh murid, apa yang dapat dipelajari oleh murid-murid pada hari tersebut. Bagi isi pembelajaran, guru merumuskan secara keseluruhan pembelajaran pada hari tersebut.
Bagi KB, kerja catatan iaitu kerjasama membuat penilaian dan rumusan. Baiklah, bagi ulasan guru, untuk ulasan refleksi, yang pertama, murid dapat menguasai penghasilan corak teknik kolaj dalam membuat corak dan rekaan dari aspek bahasa seni visual. Yang kedua, murid juga dapat menghasilkan karya kreatif kolaj iaitu rama-rama dengan rekaan yang boleh dijadikan hiasan. Iaitu kedua-dua ulasan refleksi ini adalah bertepatan dengan objektif pembelajaran yang telah pun dihasilkan oleh guru, yang mana murid secara keseluruhan dapat mencapai objektif pembelajaran. Yang kedua, kelebihan iaitu bahan bantu mengajar yang digunakan dapat membantu pemahaman murid dengan lebih jelas, yang mana dengan adanya BBM rama-rama tersebut, murid dapat memahami konsep dan juga menghasilkan kolaj tersebut dengan lebih mudah. Bagi kelemahan pula adalah masa yang diperuntukkan untuk penghasilan kolaj terlalu lama, iaitu pada penghasilan karya murid-murid, kerana murid terpaksa membuat secara teliti sehingga memakan masa. Bagi tindakan susulan, untuk pemulihan, guru akan membuat demonstrasi cara penghasilan kolaj secara peribadi kepada murid-murid yang masih tidak mencapai objektif pembelajaran. Kedua, aktiviti pengukuhan di mana murid diminta untuk menghasilkan kolaj mengikut tema yang telah ditetapkan sebagai latihan tambahan, yang mana ini untuk membantu murid dalam pemahaman mereka dengan memberikan tema yang berbeza daripada hari pengajaran tersebut. Bagi aktiviti pengayaan, murid diminta untuk menghasilkan karya kolaj dengan menggunakan bahan alternatif selain kertas. Ini untuk melihat kreativiti murid untuk menghasilkan karya kolaj tanpa menggunakan bahan-bahan yang diajar pada hari tersebut. Bagi catatan, iaitu kelas tidak dapat dilaksanakan kosong, juga bagi PDPR akan disambung adalah kosong. Sekian daripada saya. Itu saja. Terima kasih. Selamat memberi markah.